Assalamualaikum semua murid. Apa khabar? Saya harap semua murid dalam keadaan sihat walafiat semuanya. Okey, baik murid-murid. Hari ini saya akan teruskan lagi pembelajaran kita dalam pendidikan Islam tahun 3 dalam bidang ibadah, iaitu tajuk bersuci daripada hadas. Okey, sebelum kita memulakan sesi pembelajaran kita pada hari ini, Saudara, marilah kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar terlebih dahulu. Okey, semua pada tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baik, semoga kita mendapat keberkatan daripada doa belajar tadi ya. Okey. Baiklah. Ustazah nak semua buka buku teks, bersedia dengan buku teks masing-masing. Buka buku teks muka surat 80 dan 81 ya. Kita fokus muka surat 80 dan 81. Okey. Baik, Ustazah nak semua dengar penerangan Ustazah ni dengan teliti ya. Sebab tajuk ni sangat penting, sangat berkait dalam kehidupan kita harian ya. Okey, baik. Bersuci daripada hadas. Okey. Baik. Ikut baca bersama-sama Ustazah, boleh? Okey. Maksud hadas. Apa itu hadas? Hadas adalah kekotoran maknawi pada diri seseorang yang menghalang sahnya solat, sahnya ibadah yang disyaratkan untuk bersuci. Okey, kita baca lagi sekali. Hadas ialah kekotoran, ya, kekotoran maknawi pada diri seseorang, ya, pada diri kita yang menghalang kita sahnya ibadah yang disyaratkan bersuci. Contohnya solat, tawaf dan membaca Al-Quran. Okey. Hadas ni ialah kekotoran maknawi. Apa itu kekotoran maknawi? Kekotoran maknawi ialah kekotoran yang tidak boleh dicapai oleh diri kita. Kekotoran yang tidak boleh dilihat dengan mata kasar. Seperti hadas besar dan hadas kecil. Okey. Mungkin ramai lagi tak tahu maksud maknawi itu apa. Kekotoran maknawi itu apa. Kekotoran maknawi ni, okey, saya bagi contoh yang paling senang ialah kita terkentut. Terkentut ni termasuk dalam hadas ya. Kalau kita kentut, nampak tak kekotoran kentut tu pada diri kita, pada seluar kita? Tak nampak kan? Okey. Tapi kentut itu termasuk dalam hadas kecil ya, yang tidak membolehkan kita untuk beribadah ya, tidak boleh solat ya. Kita tak boleh nampak kekotoran tu ya, seperti kentut tadi. Itulah kekotoran maknawi. Maknanya kita kenalah bersuci ataupun mengambil wuduk ya. Okey, kita baca lagi sekali. Hadas ialah kekotoran maknawi pada diri seseorang yang menghalangnya sahnya ibadah yang disyaratkan bersuci. Contohnya solat. Solat tu kita kena dalam keadaan berwuduk. Tawaf ya, tawaf pada musim haji ya, kita mesti dalam keadaan berwuduk. Dan menyentuh Al-Quran, kita mesti dalam keadaan berwuduk. Jika kita ada kekotoran, kita tidak boleh membuat perkara yang Ustazah sebut tadi. Maka kita kenalah mengambil air wuduk ya. Okey. Kita teruskan lagi. Okey. Pembahagian hadas ni terbahagi kepada dua. Okay. Satu hadas besar, satu lagi hadas kecil. Okey, boleh tengok Satu hadas besar, satu hadas kecil. Ini hadas besar, ingat, dan ini hadas kecil. Ada dua pembahagian dia. Okey, kita tengok dulu hadas besar. Hadas besar ni cara bersuci dia ialah dengan mandi
wajib. Kalau kita dalam keadaan berhadas besar, kita kenalah bersuci dengan mandi wajib. Ya, nanti Ustazah terangkan apakah dia hadas besar ya. Di dalam tajuk yang sekali lagi kita akan jumpa lagi. Okey. Seterusnya ialah yang kedua ni adalah hadas kecil. Hadas kecil, cara bersuci adalah dengan berwuduk. Berwuduk tu kita ambil air sembahyang. Kalau kita dalam keadaan hadas kecil, contohnya kita terkentut tadi kan. Kita terkentut, maka nak solat kita kenalah berwuduk. Faham tak murid? Okeylah, saya terangkan lebih ringkas. Ni dia secara ringkasnya. Okey, tadi nama hadas kecil. Kalau nak bersuci, cukuplah sekadar dengan cara berwuduk. Okey. Hadas kecil, kita akan bersuci dengan berwuduk sahaja. Kalau kita dalam keadaan hadas besar, okey, kita kenalah mandi wajib. Contohnya hadas besar ialah kita dalam kita dalam seseorang perempuan tu dalam keadaan haid ya, dalam keadaan haid. Jika habis tempoh haid dia, kita kenalah bersuci dengan mandi wajib. Nanti saya terangkan ya. Okey. Faham murid ya? Hadas kecil disucikan dengan berwuduk, hadas besar disucikan secara mandi wajib. Contoh hadas kecil adalah kita kencing, terkentut, ya, nak solat kita kena berwuduk. Hadas besar contohnya perempuan yang haid. Setelah habis haid dia kena mandi wajib. Itu sahaja. Okey, seterusnya. Apakah hukum bersuci daripada hadas? Tengok sini, apakah hukum bersuci daripada hadas? Hukum ya. Wajib ke, sunat ke, harus? Okey. Hukum bersuci daripada hadas ialah wajib. Wajib. Maknanya besar ni, perkataan merah ni. Ya. Kalau kita tidak bersuci daripada hadas, contohnya kita tak ambil air sembahyang sebelum berwuduk, sebelum solat, maka solat kita tidak sah. Sedangkan kita masih lagi dalam keadaan berhadas. Contohnya kita selepas bermain bola, kita tadi terkentut tu, tidak ambil sembahyang, kita tidak ambil wuduk terlebih dahulu, maka sia-sialah solat kita tadi ya. Faham tak? Okey. Ingat, hukum bersuci daripada hadas ialah wajib. Mesti bersuci dahulu. Okey? Bersuci daripada hadas ialah wajib. Okey. Seterusnya ialah dalil. Dalil ni maknanya apa yang membuktikan wajibnya bersuci daripada hadas. Bukan arahan suka-suka, tapi ianya adalah ada dalil yang mewajibkan kita bersuci daripada hadas. Okey. Ini dia dalil dia. Dalil wajib bersuci daripada hadas. Daripada surah Al-Ma'idah. Maknanya ini adalah arahan daripada Allah ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in kuntum junuban fatahharu. Okey, ikut saya baca. Wa in kuntum junuban fatahharu. Okey. Maksudnya jika kamu berjunub, maka bersucilah. Ya. Jika kamu berjunub, maka bersucilah. Okey. Berjunub ni ialah dalam orang yang dalam berkeadaan hadas besar, ya. Di dalam surah Al-Maidah Allah telah memberi arahan kepada kita bahawa wajib bersuci daripada hadas besar dan hadas kecil ya. Okey, baik. Okey, apa yang kita sudah belajar hari ini murid? Yang pertama kita dah belajar maksud hadas, kedua pembahagian hadas, yang ketiga hukum bersuci daripada hadas dan yang keempat dalil bersuci daripada hadas. Okey. Kalau nak murid sekalian dapat manfaat apa yang kita dah belajar pada hari ini, kalau nak semua kalau boleh ingat apa yang saya dah sampaikan tadi ya.
kita akan bersambung lagi di bahagian kedua ya, tajuk bersuci daripada hadas ya. Ada lagi sedikit lagi penerangan tambahan daripada bersuci daripada hadas. Okey, semoga murid-murid semua dapat memahami isi pembelajaran pada hari ini. Okey, kita bertemu lagi di bahagian kedua mengenai bersuci daripada hadas, dan saya harap murid membuat latihan yang akan diberikan selepas ini. Okey, Assalamualaikum murid. Terima kasih.